Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri yang berikan saya 15 minit walaupun saya bersedia untuk berbahasanya 5 minit, tetapi satu tawarannya sangat baik ya, berdasarkan rang undang-undang pindaan yang dikatakan tadi ya, Akta 366 ini bukan 70 tahun lebih tetapi 33 tahun dah last kita memindanya. Apapun ya, seperti mana yang ditegaskan oleh Yang Mohd Menteri Kesihatan sebentar tadi, saya kira noktah pertama saya kira ia telah pindaan ini telah diterakin dan telah diperhatikan dengan baik menyeluruh, meskipun saya terpaksa akui ada perkara-perkara yang sengaja tidak mahu dimasukkan ya, berdasarkan beberapa kali akta racun ini telah dibentangkan dan ditarik balik, termasuklah ketika dalam pemerintahan PH yang lalu saya sangat memahami tujuannya adalah untuk tidak membawa polemik dan kontroversi khasnya tentang kratom ataupun ketum ya, nitrogenin alkaloid itu yang sehingga hari ini masih boleh ditanam ribu-ribu ekar di Kedah tapi tidak boleh dituai, tidak boleh diproses ya. Kesemua itu saya kira adalah perkara yang tidak perlu kita polemikkan sehingga until the cows come home dengan izin kita boleh bincang sampai bila-bila, sampai kiamat pun nampaknya tidak ada penyelesaian. Jadi saya terima baik ya beberapa pindaan, bahkan pindah-pindaan yang telah dibuat ya, dan pindaan itu rata-ratanya adalah untuk memperkukuhkan ya pengurusan ataupun manajemen pengimportan, pemilikan, pengeluaran, penjualan, meskipun ada beberapa perkara yang saya akan bangkitkan ya. Saya perhatikan bahawa seperti mana yang Puan Tian sebutkan tadi, ada pihak-pihak khasnya daripada pengamal perubatan yang melihat pada peningkatan penalti itu sebagai semacam satu isyarat ya untuk memberikan tekanan kepada pengamal perubatan yang berbincang dengan kawan-kawan di sebelah sini khasnya di kalangan fraternity perubatan, sukar untuk kita menetapkan sama ada memutuskan sama ada ia satu yang melampau kerana ia melibatkan nyawa, ia melibatkan kesihatan, melibatkan well-being ya, melibatkan health ya, ataupun lebih kemudaratan kepada kesihatan. Lalu perkara itu saya yakin akan terus menjadi polemik ya. Ada pihak tertentu mengatakan bahawa seolah-olah ia akan menekan hal preskripsi ataupun dispensing yang dibuat oleh pengamal perubatan, mereka akan merasa sedikit tertakut dan tertekan. Dan apakah itu ada yang menuduhnya sebagai satu yang mengarah kepada amalan apa yang dikatakan sebagai dispensing dispensing separation ya, yang mana doctors untuk selamat daripada itu hanya prescribe sebagai memberikan mandatory prescription dan akhirnya ubat-ubatan itu diambil daripada farmasi. Kesemua ini saya kira masih dalam alam polemik dan perbincangan, tapi saya yakin ya, ahli-ahli yang berhormat semuanya akan bersetuju dengan cadangan pindaan ini untuk mempertingkatkan ya, hukuman ini demi untuk menjaga hal nyawa dan juga keselamatan ya, pesakit khasnya. Dan itu saya kira satu noktah yang perlu saya nyatakan ya, persetujuan akan peningkatan hukuman itu dibuat. Adapun sangat sesuai bahawa perkara-perkara yang tidak sampai kepada perkara yang untuk dibawa ke mahkamah dibuat dalam bentuk compound yang telah pun diberikan peruntukan, yang saya kira juga amat wajar saya sokong. Keduanya, Tan Sri Yang di-Pertua, bergalih kepada electronic prescription ini, saya membuat komentar sikit. Rata-ratanya memanglah dalam dunia
yang sudah beralih ya begitu pantas, dan di sini saya sedikit menegur hal ya perkara itu yang dalam fasa 11 ya, ataupun ya dalam dalam ya section 21 ya fasa 11 kita dapati keperluan kepada electronic prescription, ya itu adalah penting, dan bersekali dengan itu ia adalah untuk ya bersekali dengan pembangunan telemedicine sebagainya. Namun dalam konteks ini ya telemedicine itu dibantu seluruhnya ya dengan pelbagai ya analytics, big data, AI, ya scalable cloud ekosistem, seluruhnya itu adalah penting. Tetapi jangan kita hadkan hanya sebab apa, dengan izin kalau boleh saya sebutkan, saya dapat lihat semacam satu pendekatan silo mengarah kepada satu yang bersifat hanya silo functionality dengan izin, ataupun kita mengambil berdikit-dikit begitu ataupun runcit-runcit saja embracing ataupun penggarapan digital health dan telemedicine itu. Ya penting electronic prescription dalam konteks akta ini, tapi saya mau melihat dalam persoalan racun dan seluruhnya, terutama dari segi online sale ya of ubat-ubatan, dan terutamanya abuse dalam konteks kosmetik, dalam konteks suplemen, dalam konteks traditional medicine, ubat-ubat tradisional, semua itu perlu digarap sekali saya kira, tetapi tidak ada satu yang tertera ataupun satu yang difikirkan ya. Mungkin dalam konteks ini ianya ada wajar, tapi saya tidak lihat itu sebagai satu yang menyeluruh dari sudut penggarapan ataupun nak menangani apa yang sudah hari ini menjadi satu yang menjadi amalan online online sale of poison, ubat-ubatan ya, ataupun sama ada vet, sama ada dental, sama ada pengamal perubatan ya. Jadi perkara itu saya mau lihat ianya tidak hanya sifatnya silo ataupun sifatnya runcit-runcit begitu. Jadi itu teguran saya kerana kita perlu menggarap ya. Dan saya minta maaf kalau terpaksa sebutkan amalan dari sudut telemedicine kita, dari sudut regulatory framework kita, rata-ratanya sudah tidak sepantas negara-negara lain, dan ini sedikit terkebelakang kita. Jadi ya saya lihat electronic prescription signature itu adalah baik, tapi saya kira tidak cukup dengan itu. Saya dapati bahawa Malaysian Pharmaceutical Society ya adakan engagement dengan online Lazada, Shopee, di mana penjualan ubat-ubatan itu juga sudah pun ke peringkat sudah dilaksanakan dan diamalkan, tetapi regulatory framework oleh kementerian itu agak terkebelakang. Jadi itu agak sikit teguran dan komentar saya, dan saya minta supaya menteri boleh memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih. Ya, kalau ya, sila. Maaf saya. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya melihat perindaan ini lebih tertumpu kepada sindiket besar. Dia akan berkesan dan dia akan dihargai oleh rakyat kalau yang kita tekan dan kita betul-betul periksa dan kita ambil itu tindakan itu sedikit besar. Saya agak bimbang bahawa akhirnya yang berlaku ialah remeh-temeh nya akan terkena kepada pengamal perubatan biasa yang kecil atau isu kecil seperti yang sebut Kuala Selangor boleh dibeli online dan tak ada rekod pun. Bila kita beli pada sini dia jadi isu pada perubatan. Tapi kalau digunakan untuk yang besar itu saya tak ada masalah. Terima kasih. Ya, jadikan itu bagian daripada ucapan saya. Tan Sri Yang Dipertua. Boleh minta penjelasan sikit. Ya, lumut pula bangun ni saya belum start lagi. Boleh sikit daripada tuaran.
Pendek ya? Pendek-pendek. Banyak poin. Okey, sedikit saja. Okey, terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Speaker. Yang Berhormat sebagai selaku mantan menteri dan adakah Yang Berhormat sedar dari segi regulatory framework tadi dan hal-hal yang berkaitan dengan silo di antara agensi kerajaan ini. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa dalam hal meluluskan satu-satu produk sebagai contoh yang dibuat oleh Biro Farmasi, adakah Yang Berhormat sedar bahawa kadang-kadang Biro Farmasi ini dia punya finding line berbeza dengan Pusat Racun Negara di USM sebagai contoh. Ada syarikat yang ke Biro ke Pusat Racun Negara di USM, keputusannya lain, Biro Farmasi lain, tetapi yang berkuat kuasa dia ialah Biro Farmasi. Dan ini menyusahkan industri dan itu juga menimbulkan pelbagai persoalan, mana satu yang betul dan sebagainya. Terima kasih Tuan, sahabat saya. Saya mahu perkara itu diulas oleh Menteri, ya. Walaupun saya yakin perkara itu tidak seharusnya berlaku begitu, kerana punya guideline dan punya protokol yang akhirnya kalau mau didaftar ke NPRA, ia mesti melalui satu prosedur dan syaratan yang tetap, yang stringent, ya. Maka tidak boleh berlaku begitu. Tapi apapun, kerana OIB Tuan menyebutkan, saya minta penjelasan sikit daripada Menteri, ya. Bersabitan dengan perkara-perkara yang lain itu, Tan Sri, yang betul, saya punya 3-4 minit lagi. Saya kira ada juga ya yang membangkitkan bersabit dengan hal yang kuasa yang diberikan kepada DG itu, nampak semacam kuasa yang besar. Tetapi kalau kita ambil dan benchmark atau ukurkan dengan akta-akta yang lain, itu saya kira tidaklah besar, walaupun ada pihak-pihak sekali lagi pengamal-pengamal perubatan yang agak sedikit sensitif ataupun komentar mereka itu agak tajam, tapi perkara itu saya kira adalah tidak melebihi akta-akta yang lain seperti akta jualan dadah ataupun Sales of Drug Act dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara administratif, ya, yang kadang-kali memerlukan tindakan-tindakan yang pantas yang perlu dibuat oleh seorang KPK, Ketua Pengarah, ya. Jadi tidak besar isunya. Tetapi adapun yang lain tu saya kira adalah in order ataupun ejen kemasukan peruntukan untuk ejen provokator untuk akhirnya dapat menjalankan tugas-tugas itu, sekali lagi adalah satu yang adalah in order, ya, tidak perlu boleh kita pertikaikan dari sudut implementasi dan abuses, misuse dan sebagainya, tapi akhirnya kesemua itu Tan Sri Yang Di-Pertua perlu digarap dalam satu pindaan untuk memberikan, ya, penguatkuasa menjalankan tugas dengan baik. Saya yakin mereka tidak datang serbu begitu saja, ya. Untuk membuat satu serbuan itu perlu melalui, ya, penelitian dan risik dan sebagainya. Jadi ya, mungkin juga kita kena perhatikan atas abuses itu. Kalau menteri boleh memberikan sikit komentar apakah bagaimanakah komplain dan dari sudut pelaksanaan itu, ya, yang diperhatikan selama hari ini, berapa kes yang, ya, mengambil telah dilakukan beberapa abuses dan sebagainya. Itu mungkin menteri boleh memberikan ada cases dan data tentang perkara itu, cases tentang perkara itu. Jadi Menteri Tan Sri, kalau minta penjelasan sikit, Kuala Selangor, berkenaan dengan fasa baru 34B, evidence of agent provocator is admissible. Okay. Ya, saya rasa ini seperti yang disebut oleh Kuala Selangor, sesuatu yang diperlukan. Saya nak mencadangkan kepada Kuala Selangor supaya mencadang kepada menteri untuk satu tempoh selepas undang-undang ni, akta ini dipinda, kita cuba melihat kesan daripada pemasukan fasa ini untuk melihat sama ada ianya berjaya memecahkan rahsia-rahsia ataupun business trade yang berlaku, ya,
sebelum daripada ini dalam bentuk pertambahan pendawaan-pendawaan, kerana dengan adanya fasa ini mungkin kita boleh mengesan dan memberhentikan banyak tindakan-tindakan yang sebelum ini kita tidak dapat lakukan kerana kekurangan kuasa bagi pihak-pihak penguat kuasa. Apa pandangan Kuala Selangor? Ya, saya sangat bersetuju dengan Lumut ya, supaya perkara ini perlu diberikan ya, penilaian dan assessment dari sudut pelaksanaan, dan kalau benar ada abuses dan sebagainya. Tetapi saya yakin ia adalah untuk membantu ya penguatkuasa ya, yang enforcement officer, pegawai penguatkuasa untuk menjalankan tugasan mereka dengan jauh lebih baik dari sudut SOP. Tuan Sri Yang Di-Pertua, ya ada perkara kecil-kecil yang lain yang mungkin saya bangkitkan dalam peringkat jawatan kuasa, tapi secara umum, secara peringkat dasar ini saya kira cukup sekadar itu, dan perkara-perkara yang saya bangkitkan harapnya dapat diberikan pencerahan oleh Menteri. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua atas kesempatan ini. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor, oleh kerana masa telah lebih